Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, so berjumpa lagi dengan cikgu dalam video cikgu pada kali ini. Tapi hari ini special sikit. Kita akan masuk tajuk baru bab 4 iaitu kadar tindak balas. Jadi, tapi hari ini cikgu akan lebih fokuskan kepada 41 pengenalan kepada kadar tindak balas. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam ni. Standard kandungan kita pada hari ini 4.1 pengenalan kepada kadar tindak balas. Memang tajuk ni memang seronok. Okay, jangan risau, memang best gila tajuk ni. Okey, dan yang kedua standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 41.1 menjelaskan melalui contoh tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Mentakrif kadar tindak balas dan 4.1.3 menentukan kadar tindak balas. Jadi kamu tengok belakang tu pun lilap-lilap apa yang kita akan belajar hari ni. Ini yang kita akan belajar hari ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita tengok. Baik, kita akan tengok dulu pengenalan kepada kadar tindak balas ya. So tindak balas kimia merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Okay, contoh, cikgu ada asid hidroklorik, cikgu campurkan dengan natrium hidroksida untuk menghasilkan natrium klorida dan juga air. Jadi asid hidroklorik dan natrium hidroksida ni kita panggil dia sebagai bahan tindak balas. Ini adalah bahan tindak balas. Untuk menghasilkan natrium klorida dan juga air, kita namakan dia sebagai hasil tindak balas. Jadi bahan tindak balas menghasilkan hasil tindak balas, itu kita panggil tindak balas kimia. Simple, sangat simple. Okey, so boleh faham tindak balas tu apa? Okey, right. Seterusnya kita tengok semasa suatu tindak balas berlaku, bahan tindak balas akan bertukar menjadi hasil tindak balas. Okey, jadi oleh itu kuantiti bahan tindak balas semakin berkurang manakala kuantiti hasil tindak balas semakin bertambah. Kuantiti bahan tindak balas berkurang, hasil tindak balas bertambah. Of course, kan? Kalau saya buat graf, kalau kamu tengok kuantiti bahan tindak balas yang mula-mula, of course dia semakin berkurang. Semakin lama masa, kuantiti dia tadi banyak, dia akan jadi semakin berkurang berkadaran dengan masa. Okey. Tetapi hasil tindak balas, produk dia tu akan semakin bertambah dengan masa. Kamu tengok mula-mula kosong, apabila semakin lama masa, produk dia semakin bertambah. Hasil tindak balas dia semakin bertambah sampai satu masa dia telah mendatar macam ni. Tak bertambah. Sebab apa? Sebab reaction tu telah lengkap. Okey, tak apa, jangan risau. Jangan pening-pening, nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut berkaitan ni. Okey. So, terdapat dua jenis tindak balas, iaitu tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Cepat dengan perlahan. So, dapat agak tak? Okay, cepat dengan perlahan. Apa persamaan kedua-duanya? Persamaan tindak balas cepat dan tindak balas perlahan, kuantiti bahan tindak balas kedua-duanya akan berkurang. Of course, bahan tindak balas berkurang dan kuantiti hasil tindak balas akan bertambah. Untuk kedua-dua, sama ada cepat ke lambat ke, produk dia tetap akan bertambah. Dan reaktan dia yang mula-mula tadi tu, bahan tindak balas tu akan semakin berkurang. Okey, itu prinsip tindak balas. Okey. Next, kita tengok pula kepada apa bezanya tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan ni. Nama pun cepat, nama pun perlahan kan? Okey. Kadar tindak balas cepat, kadar tindak balas ni adalah tinggi kerana tindak balas berlaku dengan cepat. Tetapi kalau tindak balas perlahan, kadar tindak balas dia adalah rendah. Kadar tindak balas rendah kerana tindak balas berlaku dengan perlahan. Apa pula kadar ni? Okey, kadar nanti kita akan tengok. Yang kedua, perbezaan dia mengambil masa yang singkat. Ini tindak balas cepat. Bila sebut cepat, masa dia singkat. Tapi bila sebut tindak balas perlahan, masa yang panjang diambil untuk tindak balas tu menjadi lengkap. Contoh tindak balas yang cepat dalam kehidupan harian kita. Contoh tindak balas elektrik. Elektrik cepat kan. Nyalakan mancis. Kita tengok gambar ni. Nyalakan mancis. Bakar bunga api. Bakar gas. Kedebum. Sekejap je benda tu berlaku. Kalau rumah terbakar, na'udzubillah. Kalau satu benda tu terbakar,
cepat je kan. Tu tindak balas tu cepat sebab masa dia singkat dan kadar dia tinggi. Tetapi kalau tindak balas perlahan, ambil masa, ya Allah, berjanggut 5 kali janggut pun tak siap-siap lagi tindak balas tu. Okey, contoh perebutan buah. Lamalah kan. Kadang-kadang berminggu-minggu. Okey, fotosintesis. Bukan sekejap je. Fotosintesis sebenarnya mengambil masa. Kakisan batuan, proses penapaian, proses pengeratan logam dan sebagainya. Ada banyak lagi tindak balas perlahan yang mengambil masa yang lama dan kadar dia adalah rendah. Okey, tapi dia tetap berlaku, tapi dia perlahan. Okey. Bila kita sebut berkenaan dengan tindak balas kimia, dia adalah proses daripada bahan tindak balas menghasilkan hasil tindak balas. Kalau cikgu lakarkan graf, okey, ini simple graf, kuantiti bahan tindak balas melawan masa. Okey, dia ada perbezaan tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan. Kalau tindak balas cepat tadi, kamu tengok masa, semakin lama masa, bahan tindak balas semakin cepat berkurang. Nampak? Masa baru sikit tapi dia berkurang, dia cepat. Maksudnya tindak balas ni tindak balas cepat. Kalau tindak balas tu tindak balas perlahan, kamu tengok semakin lama masa, dia punya kuantiti tindak balas tu berkurang juga tapi slow je berbanding dengan yang ni, yang biru ni. Okey, ini maksudnya tindak balas ini adalah tindak balas perlahan. Yang merah ni adalah tindak balas perlahan. Sebab kuantiti bahan tindak balas dia berkurang dengan perlahan. Okey, kita tengok pula hasil tindak balas. Ini adalah graf hasil tindak balas. Yang sebelah ni adalah hasil tindak balas. Okey, tengok graf yang biru ni. Graf yang biru, semakin lama masa, dia punya kuantiti bahan dia. Kuantiti hasil tindak balas dia. Lama masa, hasil tindak balas dia bertambah dengan cepat. Nampak tak biru ni? Masa baru sikit, tapi dia punya bahan hasil tindak balas dia cepat. Kuantiti hasil tindak balas dia cepat. Maksudnya tindak balas ini adalah tindak balas cepat. Tetapi graf yang merah ini, dia kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan perlahan. Kamu tengok masa, semakin lama masa, tapi dia punya hasil dia naik slow berbanding yang biru ni. Yang biru ni zap terus naik. Tapi yang merah ni dia naik slow. Maksudnya tindak balas tu perlahan. Nama pun dia naik sikit. Lama-lama jadi bukit. Okey. Tapi tindak balas ni still lebih perlahan daripada tindak balas yang warna biru. Boleh faham tindak balas cepat, tindak balas perlahan? Kalau tak faham, ulang tonton video cikgu ni sampai muntah. Okey? Right. Apa yang kita faham berkenaan dengan kadar tindak balas? Okey. So, ini cikgu nak terangkan berkenaan dengan kadar tindak balas. Ya. So, kadar tindak balas ialah kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. So guys, kalau kita sebut berkenaan dengan kadar tindak balas ni adalah sesuatu perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas dibahagikan dengan masa berlakunya perubahan tersebut. So bila sebut kadar mesti ada kaitan dengan masa. Okey, jadi kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas tersebut dibahagikan dengan masa. So berapa banyak masa itu berubah. Okey. Next, kita tengok antara perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas yang boleh diperhati atau diukur dalam tempoh masa tertentu untuk menentukan kadar tindak balas termasuklah dalam sesuatu tindak balas, kita nak tengok apa untuk mengira kadar tindak balas ni. Okey, untuk mengira perubahan, untuk kita tengok perubahan, kita boleh ukur perubahan tertentu yang berlaku dalam tindak balas kimia. Contoh, kita boleh ukur pengurangan jisim ataupun pengurangan isi padu ataupun pengurangan kepekatan bahan tindak balas. Itu boleh diukur bahagi dengan masa. Ataupun kita boleh ukur pertambahan jisim, kita tengok isi padu dia bertambah ke tak ataupun kepekatan dia bertambah ke tak. Dan kita bahagi dengan masa. Kita boleh ukur kadar tindak balas. Ataupun kita boleh tengok pengurangan atau penambahan tekanan, reaction tu, suhu reaction tu meningkat ke tidak, nilai pH berubah ke tidak, kekonduksian elektrik berubah ke tidak, konduksian haba dia macam mana, keamatan warna campuran tindak balas tu macam mana. Kita bahagikan dengan masa. Boleh dapat kadar tindak balas.
Ataupun kita boleh tengok pertambahan isi padu atau tekanan gas. Adakah tekanan dia semakin berkurang, tekanan semakin bertambah? Dan kita bahagi dengan masa. So kita boleh ukur tindak balas tu cepat atau tindak balas tu perlahan. Dan kita boleh tengok juga pertambahan ketinggian mendakan yang terbentuk. Okay? Ada juga reaction yang menyebabkan sesuatu mendakan. Mendakan ni macam kelodak ataupun sisa-sisa yang ada sisa, senang cerita macam tu lah. Yang terbentuk. Kita bahagikan ketinggian mendakan tu dengan masa. Dan kita boleh ukur lah reaction tu cepat ke reaction tu perlahan. Macam tu Okey, simple je kan. Itu cara macam mana kita, antara parameter-parameter yang kita gunakan untuk mengukur kadar tindak balas. Baik, contoh cikgu ada kat sini. 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat. Dia beritahu sampai lengkap masa dia 30 saat je. Hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. So macam mana kita nak kira kadar tindak balas? Okey, sebelum tu kita tengok dulu gambar rajah ni. Cikgu ada pita magnesium masa 0 sampai 30. Okey, tengok pita magnesium ni. Okey, dia bertindak balas dengan asid hidroklorik. Semakin lama dia semakin menghilang. Kerana apa? Kerana ini adalah bahan tindak balas, dia telah bertukar menjadi hasil tindak balas. So kalau kamu perasan, hasil tindak balas dia adalah gelembung-gelembung gas ni. Okey, itu maksud bahan tindak balas dan hasil tindak balas. So kita nak kira kadar dia. So bila kadar, mesti ada masa dan mesti ada perubahan bahan-bahan tu. Okey, so kadar tindak balas adalah pengurangan gisim magnesium dibahagikan dengan masa yang diambil. Jadi macam mana? Berapa pengurangan gisim? Pengurangan gisim bila sebut kurang sampai habis. Dia kata sampai lengkap kan? Maknanya sampai lengkap sampai 0 gram. Jadi 0.3 tolak 0.0 gram. Sebab apa 0.0 gram? Sebab 0.0 gram ni dia dah habis. Sampai lengkap. Dia kata sampai lengkap, sehingga lengkap. Okey? Bahagi dengan masa. 30 saat. So, kita akan dapat rate of reaction adalah 0.01 gram per saat. Itu dia punya kadar tindak balas. Okey, reaction rate. Senang ni kan? Simple. Okey, kadar tindak balas bagi sesuatu tindak balas boleh diukur sebagai tindak balas purata dan kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tindak balas seketika. Okey, kadar tindak balas ni kita boleh ukur sama ada tindak balas purata ataupun kadar tindak balas pada satu masa yang dibagi. Okey, contoh tak apa. Tengok contoh soalan. Okey, contoh. Graf menunjukkan isi padu gas hidrogen melawan masa. So slow Hitung kadar tindak balas purata dalam minit pertama, B dalam 2 minit pertama, C dalam minit kedua, D dalam minit ketiga, E keseluruhan bagi tindak balas ini. Ni dia nak suruh jawab 5 soalan ni. Berdasarkan graf ni, kita tengok hitung kadar tindak balas purata. Kita tengok yang pertama dalam minit pertama. Okey, macam mana nak buat ni? Ada graf. Dia suruh hitung kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Okey, tak apa, jangan risau, cikgu ajar perlahan-lahan Okey, tengok ni minit pertama. Bila sebut minit pertama, okey, tengok masa. Itu minit pertama. Ini minit pertama. Okey, kemudian 60 saat kan minit pertama. Okey, daripada 60 saat ni kita buat satu orang kata garisan sampai kena graf. Sampai ke titik ni lah, daripada 60 straight naik ke atas. Okey. And then daripada situ kita boleh dapat juga dia punya isi padu gas hidrogen dia. So isi padu gas hidrogen pada minit pertama adalah 20. Tak siap lagi ni. Tak siap lagi. Okey, next. Jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul dalam masa 60 saat pertama. Okey, kita dapat tahu dah 60 saat pertama. Kita bahagikan dengan masa tindak balas. Itu cara nak kira kadar tindak balas purata. Jadi, jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul tadi berapa? 20. Kita dapat dah 20. Kita bahagikan dengan masa dia berapa? 60 saat. Sebab dia kata dalam minit pertama. So, masa 60 bagi 60.
kita akan dapat 0.33 cm padu per saat. Simple je kan? Ni tindak balas purata. Okay, next. Hitung kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Macam mana pula 2 minit pertama ni? Okey, 2 minit pertama. Okey, itu dia. 2 minit pertama. Daripada 0 sampai 120. Itu 2 minit pertama. Okey, macam tadi dekat 120 tu kita straight naik atas duduk. Okey, naik atas sampai kena graf, and then kita tengok berapa isi padu gas yang keluar. Isi padu gas yang keluar adalah 30. Okey, so macam mana nak kira ni? Jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul dalam masa 120 saat yang pertama ataupun 2 minit pertama, kita bahagikan dengan masa tindak balas. So, jumlah isi padu gas untuk 120 tadi berapa? 30. Bahagikan dengan masa berapa? 120. Isi padu bagi masa. Alamak, simple je. So, kita akan dapat berapa? Tekan kalkulator dapat 0.25 cm padu per saat. Itu adalah tindak balas. Kadar tindak balas dalam 2 minit pertama. Okey, soalan yang C pula. Kita tengok. Hitung kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Tadi dalam 2 minit pertama. 2 minit pertama iaitu minit, ini 1 minit pertama, 2 minit pertama. Tapi dia nak dalam 2 minit. Okey, bila dalam 2 minit, okey, ini minit pertama, ini adalah minit kedua. Dalam 2 minit tu. Bila sebut dalam 2 minit, dia adalah daripada 60 sehingga 120. Ini dalam minit kedua. Itu maksud dalam minit kedua. Okey. Jadi 60 kita sama je cara dia. 60 kita bawa naik ke atas dan kita tengok berapa isi padu gas yang terhasil adalah 20. And then kita tengok pula yang 120 bawa naik ke atas. Kita tengok isi padu dia berapa? Dapat 30. Okey. So macam mana nak kira ni? Okey, cara nak kira dia, jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul dari 60 ni ke 120 ni berapa? Kita bahagikan dengan masa. Okey, jadi jumlah isi padu gas terkumpul daripada 60 ke 120 adalah 30 tolak 20. Kita bahagikan dengan 120 tolak 60 saat. Sebab dia nak dalam minit kedua. Okey. Jadi, tekan kalkulator, pompak-pompak dapat 10 cm padu. Beza dia. Dan beza masa dia adalah 60 saat. Jadi, tekan kalkulator, kita akan dapat 0.17 cm padu per saat. Okey. So, kalau tak faham, boleh ulang semula. Tonton video ni. Okey. Next, kita tengok pengiraan dalam minit ketiga pula. Dalam minit ketiga. Cara yang sama. Cuma nilai dia berubah. Okey, minit pertama. Itu adalah minit kedua. Itu adalah minit ketiga. Maknanya minit ketiga adalah daripada 120 sehingga 180. Okey, tengok dulu 120. Berapa gas yang keluar? 30. Okey, 180. Berapa gas yang keluar? 35. Very good. Okey, sekarang macam mana nak kira? Kita kirakan berapa beza isi padu gas. Jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul dari 120 hingga 180 kita bahagikan dengan masa tindak balas. Jadi, jumlah isi padu yang terkumpul adalah 35.0 tolak 30.00 cm padu. Kita bahagikan dengan masa dia berapa? 180 tolak 120. Dan kita akan dapat 5.0 cm padu. Kita bahagikan dengan perubahan masa berapa? 60 saat. So, kita akan dapat jawapan dia 0.08 cm padu per saat. Ya Allah, simpelnya. Janji ada kalkulator. Ada sempua pun boleh. Apa-apa alat yang boleh kira lah. Okay? Itu je. So, make sure sains, cikgu pesan juga kepada murid-murid cikgu dan semua pelajar, tolong bawa kalkulator. Dan ini akan memudahkan urusan kamu lah. Okay. E. Hitung kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Macam mana pula keseluruhan tindak balas ni? Okey, so kita tengok. Bila sebut keseluruhan tindak balas, maksudnya kita kena tengok tindak balas ni habis waktu bila. So, dia habis pada waktu cikgu tanda X ni. Sebab apa? Mana cikgu tahu? Dia habis pada waktu ni. Sebab gas dah tak keluar dah.
nak ke 240 waktu 300 saat ni, gas ni dah habis keluar dah. Bila dah habis keluar, kita dah assume dia sebagai tindak balas tu dah lengkap. Tiada lagi gas yang keluar, meaning that there is no more reaction. Dah tak ada tindak balas berlaku. Graf mula mendata, tiada gas hidrogen dibebaskan, tindak balas tu kita dah anggap dia lengkap, settle, beres. Okay. So, dia dah settle pada waktu bila? Okay, pada masa 180 dia dah settle. Maknanya tindak balas tu dah lengkap. Macam sama juga, kita tengok, kita buat line kat atas. Dia tengok berapa isi padu gas yang keluar. 35 yang keluar. Sebab dia dah lengkap pada waktu tu. So, kita tengok isi padu yang keluar 35. Okay, fine. So, macam mana nak kira? Jumlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul. Macam biasa, kita bahagikan dengan masa yang diambil untuk tindak balas tu lengkap. Bukan masa semua sampai 360 ni, bukan. Jangan tersilap. 360 ni, kalau cikgu tarik lagi mungkin lagi panjang. Tapi dia dah lengkap, dah settle pada 180. So, kita ambil 180 je lah. Okay. So, jumlah dia apa? 35. Masa yang diambil 180 je. Jangan ambil sampai 360. Jangan ambil sampai 240. Okey, tu kesilapan pelajar yang selalu pelajar buat. Okey, next. Kita akan dapat tekan kalkulator, kita akan dapat 0.19 cm padu per saat. So, harap kamu boleh faham. Kalau tak faham, boleh ulang semula video cikgu. Okey. Okey, next kita tengok. Tadi adalah tindak balas purata. Dia ada bagi tahu, hitung kadar tindak balas purata. Maksudnya, cara pengiraan dia macam ni. Next, cikgu akan pergi pengiraan kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau tindak balas seketika. Dia ada bagi specific time. Okay, macam mana cikgu? Okay, macam ni. Contoh, dalam satu eksperimen, ketulan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Okay, fine. Isi padu gas hidrogen yang terbebas dicatat pada sela masa 40 saat. Maknanya setiap 40 saat dia ambil. 40 saat lagi dia ambil. 40 saat lagi dia ambil. Okay. Graf isi padu gas hidrogen melawan masa adalah seperti di sebelah. Okey, ni graf dia. Setiap 40 saat dia ambil data, dia tanda. Setiap 40 saat lagi dia ambil, dia tanda tinggi ni. Ambil lagi 40, dia tanda dapat tinggi ni. Ambil lagi 40, dapat tanda okey kat sini. So dia akan dapat graf melengkung macam nilah. Ini data yang orang dapat lah. Soalannya, hitung kadar tindak balas pada masa 60 saat. Hitung kadar tindak balas pada masa 120 saat. Nampak tak? Tadi dia berkaitan dengan purata. Sekarang ni dia bagi specific time. Hitung tindak balas pada masa 60. Berapa pada masa 60 tu? Berapa pada masa 120 tu? Itu soalan kita sekarang. Maksudnya dia sangat spesifik. Okay, macam mana nak kira ni? Macam mana nak buat ni? Okay. Hitung kadar tindak balas pada masa 60 saat. Okey guys, so pada masa 60 saat, macam mana kita nak kira? Okey, cikgu ada graf. Tak apa, cikgu pergi slow. Okey. Sebenarnya, bila kita mengira tindak balas pada specific time ini, okey, kita kena buat, kita kena cari kecerunan tangent. Apa benda pula kecerunan tangent tu? Okey. Kita kena buat satu garisan dan kita cari berapa kecerunan dia. Garisan tu nak buat kat mana? Okay, garisan tu kita kena buat dekat soalan tu. Kalau soalan tu tanya 60, so kita kena buat cari dulu 60 kat mana. Okay, 60 saat dekat sini. Kita tengok Okay, 60 dekat situ. Okay, 60. Kita buat garisan kat atas. So, 60 titik dia di sini. Titik dia cikgu buat titik. Okey, cikgu buat titik dia. So, titik dia di sini, 60. Kita kena buat satu garisan. Okey, cikgu ambil pembaris. Tu dia pembaris cikgu. Cikgu buat garisan. Okey. Nampak? Tu garisan yang cikgu buat. Di titik 60, menyentuh titik 60. Nak panjang mana tak kisah, nak sepanjang mana pun tak kisah. Janji dia punya perakhiran ni kita boleh baca. Senang kita nak baca. So, buat garisan, guna pembaris Jangan buat freehand. Guna pembaris, garisan lurus. Menyentuh pada titik 60 ni. Okay. So, bila dah buat garisan, cikgu labelkan P dengan Q. Atau nak label huruf apa-apa pun boleh. Tak masalah. Okay. Then, cikgu dapatkan bacaan P dengan Q dulu.
cikgu dapatkan koordinat dia. Yang P dia punya masa 20, isi padu gas ni 23. Okey, pastikan kamu pandai kira ni. Jangan tersilap. Pelajar dah tahu dah cara nak buat. Oh cikgu, kita kira kecerunan tangent tapi tersilap baca graf. Itu pun menjadi satu masalah. So P, kita dapat nilai P. Cikgu terus buat koordinat dia. X1, Y1, cikgu buat 20, 23. Dah belajar kan cari kecerunan macam mana? Tak apa. Okay, tengok je. Okay. Lepas tu cikgu dapat pula nilai Q. Masa dia 100. Cikgu dah kira. Isi padu dia cikgu dapat 43. Dan cikgu letak koordinat dia. X. X mana X? X ni yang bawah. Yang dekat tepi ni Y. Nilai Y yang kedua adalah 43. Yang mula-mula nilai ni cikgu ambil X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Okey? Jadi, cikgu dah dapatkan koordinat dia macam ni. Macam belajar matematik. Ya, memang macam matematik. Okey? So, macam mana cara nak kira ni? Kadar tindak balas pada masa 60 saat adalah bersamaan dengan kecerunan tangent lengkung pada masa 60 saat. Cara kira dia, nak tak nak kita kena buat garisan dan kira kecerunan garisan itu. Untuk menentukan kadar tindak balas pada masa 60 saat. Okay, so kena tengok kecerunan tangent. Nak kira kecerunan. Macam mana nak kira kecerunan belajar matematik? Nak kira kecerunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So that's why cikgu dah buat koordinat siap-siap. Sebab cikgu nak tengok Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Masukkan dalam formula. Okay, cikgu dah labelkan X1 mana, okay, Y2 mana, Y1 mana. So, bersamaan dengan 43 tolak 23 cm padu. Kita bahagikan dengan X2 tolak X1, 100 tolak 20. So, cikgu akan dapat tekan kalkulator 20 bahagi dengan 80. Dan cikgu akan dapat 0.25 cm padu per saat. Jadi, inilah cara macam mana kita nak kira kecerunan garisan ini dan kadar tindak balas pada masa 60 saat. Senang je kan? Senang je. Kalau tak faham boleh tengok lagi sekali. Okey. Untuk soalan yang kedua. Ada dua soalan tadi kan? Okey, soalan yang kedua, kadar tindak balas pada masa 120 saat. Okey, macam mana ni? Cara yang sama pada masa 120 saat. Cari kat bawah ni mana 120? Itu dia 120. Buat garisan kat atas, tandakan titik tu. Dah tanda titik, ambil pembaris. Gariskan. Okey, settle. Gariskan. Pastikan dia menyentuh pada titik 120 dan lebih kurang sama. Kalau kamu buat ke bawah sikit, dia akan dah menyentuh dua titik. So, pastikan hanya menyentuh satu titik je pada graf. Seboleh-bolehnya menyentuh satu titik saja pada graf. Okey? So, dia menyentuh pada titik 120. So, cari, cikgu labelkan dulu. Okey, P. Cari nilai P. Okey, berapa? So, dah dapat X dia 40, Y dia 34. Cikgu cari yang sebelah sana pula Q. X dia dapat Y dia. So, X dia adalah 200. Y dia adalah 52. Cikgu baca daripada graf. Masukkan dalam formula kadar tindak balas pada masa 120 saat bersamaan dengan kecerunan tangent pada lengkung pada masa 120 saat. So, kita kira kecerunan. Masuk dalam rumus. Kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Iaitu Y2 tolak Y1, 52 tolak 34. Bahagi dengan X2 tolak X1, 200 tolak 40. So, kita akan dapat 18 cm padu dibahagikan dengan 160 saat. So, cikgu akan dapat nilai dia 0.11 cm padu per saat. So, ini adalah kadar tindak balas pada masa 120 saat. So, ada masalah? Kalau ada masalah untuk memahami, cikgu laju sangatlah. Kamu boleh ulang tonton semula. Andai kata kalau tak faham juga, boleh komen dekat ruangan komen. Boleh tanya cikgu. InsyaAllah kalau cikgu berkesempatan, cikgu akan jawab. Semoga selamat semua, jaga diri, jaga keselamatan. Okey, so study juga. Okey, jaga diri juga.
So kalau tak faham boleh tanya, boleh komen, dan kalau suka boleh like dan share dengan kawan. Okay, so salam saya daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.